kita bersama. 300 gram bawang besar, 6 ulas bawang putih, 6 cubit garam. Apa benda ni cubit-cubit garam? Baca resepi. Banyaknya garam. Ya. Saya pakai 6 cubit garam sebab saya jenis cubit tu kecil-kecil je. Jenis cubit macam ujung-ujung je saya ambil letak dalam masakan saya. Oh, nak masak apa Haziq? Saya ada macam-macam yang saya nak masak hari ini di Borak Kopitiam sebab tajuk untuk hari ini adalah aroma tradisi. Maksudnya kita hari ini kita ada banyak menu-menu yang sedap-sedap, yang tradisional dan saya pasti ramai di kalangan kita yang ada dekat rumah tu yang memang ada makanan tradisinya, kegemaran masing-masing. Macam Haziq sendiri. Haziq paling suka makanan apa? Saya suka kalau saya suka bubur. Saya suka bubur pengat. Paling saya favourite sekali, yang paling saya suka ya kalau saya balik rumah mama ke, mama datang rumah saya ke, mama nak bubur pulut hitam. So mama terus buat Terus buat, dia akan buat. Tapi dia suruh kita belilah, beli santan, beli pulut hitam tu, bawa balik, siapkan bahan-bahan apa semua. Dia akan masaklah bubur pulut hitam tu. Tu macam Haziq. Tapi kalau macam Fiona pula, Fiona adalah ada campuran Cina, ada campuran Melayu. So mesti ada banyak lagi makanan tradisi. So aroma tradisinya, apa makanan yang Fiona suka? Fiona suka makanan yang disediakan oleh mak Fiona, nenek Fiona dan juga mak betul Fiona. Macam kalau dalam biodata, makanan kegemaran, apa-apa yang mak saya masak. Itu je. Yelah, sebab apa yang disajikan tu memang sedap juga kan. Tapi spesifik lah, contoh satu lah spesifik. Okey, kalau nak macam masakan Melayu lah. Fiona suka macam nasi laksa sebenarnya. Laksa Johor. Laksa Johor yang pakai spaghetti tu. Yes. Kan? Yes. Laksa Johor. Kalau nak tahu, Fiona, laksa Johor tu, kalau orang Johor sendiri makan menggunakan tangan tau. Serius lah? Ya, tak tahu kan? Kejap lagi kita akan ada masakan Johor, ada juga laksa Johor. Kita usah sana sebab sana, belah sana tu penuh makanan. Selalu kan kita start daripada hujung kan? Sekarang ni kita start daripada hujung sini sebab ada macam-macam makanan yang ada. Ya Allah. Macam tadi Haziq bagi tahu kan, makan laksa Johor dengan pakai tangan kan? Biasanya macam kalau Haziq yang bagi tahu, Fiona susah sikit nak percaya. Jadi kita tengok nanti kan mereka yang memang profesional datang sini bagi tahu sama ada betul ke tidak ataupun penonton yang ada dekat rumah bagi tahu. Tolonglah support saya sekarang ni. Sokong saya, siapa-siapa yang berasal daripada Johor, tolong support saya punya statement sekarang dekat Facebook Borak Kopitiam. Bagi tahu betul ke makan laksa Johor pakai tangan. Bagi tahu Haziq tipu ke tidak. Haziq tak tipu kan? Kita nak dengar daripada penonton. Pergi follow kita punya Facebook. Boleh tengok live di sana. Maknanya kalau anda keluar daripada rumah pun kan, dah gerak pergi kerja ke, nak pergi mana-mana ke open house ke hari ni, boleh terus tengok Borak Kopitiam punya Facebook. Letak je dekat dashboard ke apa kan. Betul, yang penumpang lah. Yang bawa kereta jangan tengok. Benar. Okey, yang itu tentang makanan tradisi yang Fiona suka makan. Haziq tahu tak Fiona boleh masak juga? Fiona, saya tahu boleh masak sebab saya pernah rasa awak punya masakan. Yes, sedap. Fiona ni, dia pandai buat sambal tau. Dan dia jual sambal tu. Dia jual sambal. Sambal itu Fiona. Yes, kita labelkan dia sambal Amoy. Sambal Amoy. So saya Amoy jangan lupa. Ya, you mesti Amoy. Ini apa ni? Ini Fiona tengah jual lah. Ada dekat rumah tangsi. So macam semalam Fiona first day. Hari ni ada juga. Jadi macam Haziq cakap, memang sedap lah sebab puji diri sendiri ada dua jenis. Dia ada dua jenis. Dia ada kering, dia ada basah. Betul. Sebab macam ada setengah orang dia suka sambal yang kering, ada setengah orang dia suka sambal yang tumis-tumis macam tu. Sebab itulah kita sediakan dua variasi sambal. Dan memang tak sangka-sangka sebenarnya Fiona macam pada suatu hari macam rasa dia macam cerita. Apa yang saya nak buat hari ni? Buat sambal lah. Macam tu? Yes. Mintalah resepi daripada makcik. Itulah yang panggil aroma tradisi. Resepi orang. Taklah. Bukan resepi dia. Rupanya. Minta guide sikit macam mana. Macam tu. Kita macam mana sambutan sambal Fiona? Alhamdulillah. Bagus. Sambal Amoy memang okey Setakat ni memang ramai orang dah try. Ramai orang yang dah try tu kata macam sedap. Rasa dia ngam-ngam. Saya belum try.
Haziq dah No, try. saya belum try tin yang ketiga. Oh. Saya nak dapatkan bekas yang ketiga. Yes. Nanti jangan lupa Okey, Saya nak okey. beli, saya nak beli. Yes. Alright. So hari ni kalau saya boleh bacakan apa antara makanan yang ada, kita ada makanan daripada Sarawak, Johor, lepas tu ada Selera Nogori pun ada. Lepas tu Kelantan pun ada. Kelantan pun ada, Kuih Muih pun ada. Semuanya kejap saja lagi. Jangan pergi mana-mana. So komen lagi makanan tradisi apa yang anda suka dekat Facebook. Banyaknya Borak komen. Kopitiam. Okey, anda semua jangan ke mana-mana. Kembali nanti kita akan bacakan komen-komen anda. Teruskan komen. Betul, ramai sokong saya tu. Betul kan? Pakai tangan makan laksa Johor. Kita kembali semua. Aroma tradisi. Memang ada macam-macam bau hari ni dekat studio Borak Kopitiam sebab kita ada makanan daripada setiap negeri. Ya, benar-benar. Dan kita tengok dekat Facebook. Okeylah. Memandangkan Dia tak ramai percaya. yang cakap yes, betul. Orang Johor memang makan laksa Johor pakai tangan. Kejap Saya lagi percaya. kita ada laksa Johor kan? You makan pakai tangan. Saya try lah. Kuku saya panjang lah. Tengok. Orang dah kata hari Jumaat potong kuku. Tak nak. Tapi nanti kita try. Memandangkan anda semua dah bagi tahu memang betul. Okey, jadi Fiona akan percaya Haziq lah. Alright. Sebelum kita pergi ke makanan yang pertama, kan ada apa depan mata kita ni. Apa kata kita saksikan dulu trivia makanan tradisi dari setiap negeri. Yes, jom. Jom, kita Sama-sama kita saksikan. saksikan. Bila je sebut negeri ni, terus terbayang makanan apa yang terkenal di situ kan? Setiap negeri di Malaysia ini mempunyai makanan khas tersendiri yang telah menjadi identiti bagi kawasan dan penduduk setempat. Nasi dagang. Cuba bayangkan anda dihidangkan dengan sepinggan nasi dagang berlaukkan kari ikan tongkol dan kuah banjir. Pasti terliur dan tak sabar-sabar lagi nak makan. Ikan patin masak tempoyak. Makanan tradisi Pahang pula tidak lain tidak bukan ikan patin masak tempoyak. Kalau dapat motor orang Pahang, bolehlah belajar resepi tradisi mereka untuk mengikat kasih keluarga. Laksa Pining. Ada peminat laksa Pining ke? Inilah masakan tradisi Pulau Pinang yang juga popular dengan sajian pasembu mereka. Gulai batang pisang. Di negeri Jelapang Padi pula, gulai batang pisang cukup terkenal terutama di kawasan kampung. Ringgi. Ringgi atau ompeng amat terkenal apabila musim timur melanda Perlis. Keenakannya hanya boleh dirasai setahun sekali saja, iaitu pada musim timur atau winter wine. Namun untuk menanam benih padi pulut ini dan menghasilkan ringgi bukanlah perkara yang mudah dilakukan. Bagi petani yang membuat makanan ini, mereka akan berkumpul sekampung untuk menghasilkan ringgi secara berjemaah. Padi tersebut perlu dimasak di atas api. Setelah padi tersebut berbunyi dan kekuningan, ia akan diangkat dari atas api untuk ditumbuk menggunakan lesung indik atau lesung tangan sebelum ditampi atasnya secara bergilir. Ringgi yang sudah dimasak sedap dimakan bersama isi kelapa yang sudah diparut dan gula. Selalunya pembahagian dibuat menggunakan kaedah sukat secara lama atau tradisional iaitu menggunakan kepoi ataupun gantang. Jika padi yang diketam segantang, mungkin ringgi yang boleh dihasilkan ialah 4 kepoi atau secupak. Nasi ambeng. Di Selangor banyak juga masakan yang terpengaruh dengan gaya orang Jawa. Antara makanan tradisi di sini adalah nasi ambeng. Sate kajang juga merupakan antara yang masyhur di Selangor. Masak lomak lado api. Di Negeri Sembilan pula terkenal dengan masak lomak lado api sebagai sajian tradisinya. Cukup pedas dan lemak rasanya. Terliur kan? Jadi ini dia makanan khas setiap negeri di Malaysia. Yes, terlebih dahulu kita nak minta maaf kepada semua penonton yang ada di rumah. Kalau anda lapar, tengok video tadi tu terliur, minta maaf. Sebab kami pun terliur kat sini kan. Kita tengok masak lomak cili api yang last kali tu. Lepas tu ada nasi ambeng pula tadi tu, semua memang favourite. Itu yang bestnya Malaysia. Betul? Kan? Seronok untuk kita pergi ke setiap negeri untuk rasa apa tradisi negeri tersebut. Jadi, negeri yang pertama kita nak pergi ni, Kita akan fly. Pergi ke Sarawak. Yes, benar. Seperti mana yang anda nampak di depan kaca TV anda. Sekarang ni depan kita ada macam-macam warna
kuih lapis. Tapi sejauh manakah? Kuih lapis lain. Kek lapis. Kek lapis, sorry. Kek lapis. Jadi, ini dia kita bersama dengan Khairul Hafiz bin Mazlan dan juga Rabiatul Khairunisa Muhammad Ramli. Wow, nampak memakai pakaian tradisi Sarawak hari ni. Yes. Ya. Okey, jadi ni betul kan Kek lapis. Kek lapis. Ini kek lapis Nisa. Yes, betul. Nisa punya sendiri. Yes, saya buat sendiri. Kan? Dan abang sebagai Pemasaran. Marketing. Marketing. Tapi Okey. untuk pengetahuan Fiona, kek lapis ni kalau Sarawak punya kek lapis, siapa yang telefon? Nampak dia punya telefon. Kek lapis Sarawak ni dia punya rasa lain nak dibezakan dengan kek lapis kalau datang daripada negeri lain. Betul. Betul Nisa? Apa yang bezanya? Sebenarnya bahan-bahan dia. Bahan-bahan buat ni. Kita punya resepi tu memang original Sarawak walaupun kita buat di sini. Oh, buat di sini tapi resepi tu datang daripada Yes, Sarawak betul. lah. Okey, mungkin boleh share sikit antara satulah rahsia dia. Kan kita pecahkan rahsia kat sini. Yang macam kenapa kek lapis Sarawak ni dia punya rasa Lain. betul-betul berbeza lain daripada Okey, dia kek lapis ni. kek dia moist, macam ada setengah kek lapis tu bukan kek lapis Sarawak, macam bahan-bahan dia pun berbeza, ada cara bakar dia pun berbeza. Lagi satu, kami memang gunakan oven serikin. Kita panggil oven tu memang dari Sarawak. Oven hijau memang khas dari Sarawak. Kalau oven yang biasa tak boleh buat Boleh, tapi dia bukan jadi macam tu. Dia macam kalau oven elektrik biasa tu, dia macam mungkin akan dry sikit. Ini macam dia memang oven serikin betul. Memang dari sana. Sejujurnya lah Nisa. Macam Fiona tak pernah betul-betul try kek lapis Sarawak. Tak. Jadi tak pernah. Serius lah betul. Awal-awal Betul, dia nak try bang. Producer kita nak try tapi lama kejap. Sabarlah, lagi. janjilah. Kita Baru nak baru tanya nak lagi. cakap. Kita nak tahu kek lapis ni kan, apa ciri-ciri yang kena ada dekat kek lapis ni? Okey. Pertama sekali kek lapis Sarawak simbolik dengan cantik, kecantikan. Kalau orang Sarawak warna panggil dia tu. pertama sekali. Jadi, kalau orang Sarawak panggil kacak bah. Kacak tu cantik. Cantik. Kacak wah. Kacak bah. Kacak bah. Dia kena cantik. Pertama sekali tengok je dah cantik dah. Dia pandang pertama dia terus jatuh cinta tu rasa nak cantik. makan. Okey. Lepas tu layer dia minimum 15 layer. 15? 15 layer. 15. Minimum tau. Yes, minimum tau. Dia boleh pergi sampai 20 layer. Lagi nipis lah. Yes. Lagi bayangkan berapa jam kita nak tunggu depan oven tu, tak boleh tinggal. Oh, maknanya boleh. masak dia rumit. Sebab tu lah mahal Sangat, harga dia. sangat. Ya, Yes. sebab nak buat dia tu pun memang sangat-sangat rumit. Jadi, Okey. Abang Hafiz, Ya. mungkin Abang Hafiz nak ceritakan juga. Kek lapis Sarawak ni kan, kalau saya sendiri, raya hari tu, Okey. saya ada beli kek lapis Sarawak, Alright. hidangkan kat rumah. Okey. Kan? Dan masa raya tu memang setiap hari kita potong kek lapis Sarawak yang macam-macam perisa lah. Alright. Jadi sebenarnya waktu bila sesuai makan kek lapis Sarawak ni? Adakah memang seperayaan saja ataupun hari-hari pun tak ada masalah? Alright, untuk sekarang ni kita dah supply macam-macam customer kita Okey. ada. Alright. So dia orang beli tak tentu masa lah. Maksudnya dari segi perayaan ke ataupun mana anytime, mana boleh makan sentiasa. Sentiasa hari-hari. Tapi kalau kita punya sale on perayaan tu memang very Memang high macam lah, lah. sangat memang macam lah. Sebab permintaan tu memang kita ada memang setiap hari memang kita punya dropship, kita punya agent semua tu yang permintaan dia kadang-kadang tu tak cukup. Jadi maksudnya Stok tak ada pula. Yes. Sebab orang ramai beli. Betul. Dekat sini bagi saya dari segi permintaan kalau kita nak makan ke maksudnya keluarga tu kadang-kadang tu dia beli untuk kawan-kawan kadang-kadang. Sebab dia cantik. Hadiah. Yes, Bagi gift pun hadiah. boleh. Gift kan? Sebab dia nak bagi gift cantik ni. Betul. Dengan packaging pun cantik. Jadi, apa kata? Jom kita perkenalkan Alright. kek lapis Sarawak yang ada depan mata kita. Mungkin anda nak tahu perisa apa yang ada kat sini. Nisa mungkin boleh ceritakan, Nisa? Okey, kita sebenarnya ada berpuluh-puluh flavor kek lapis Sarawak, tapi yang saya bawa hari ni, okey, kita mula dari sinilah. Yang ni pelangi cheese. Pelangi cheese ni cantik dia dan rasa dia tu setiap layer flavor mengikut color. Okey, saya tunjuk yang dah potong boleh? Boleh. Sebenarnya dia dah lama dah. Ni yang dah Sabar potong dia tu. nak makan tu. Boleh cuba try. Nampak? Alamak, saya cuba dulu. Nampak? Ni adalah apa nama dia tadi? Pelangi cheese. Pelangi cheese. Dia kena masuk semua sekali dalam mulut. Boleh juga. Saya masuk semua sekali dalam mulut. Cepat, Haziq, Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Lembut dia. Katanya setiap perisa tu boleh dirasai. Wow. Betul. Betul ke? Dia ada macam-macam rasa ke tak? Mana boleh Haziq? Saya pun nak try juga. Okey, kita dengarkan yang kedua. Okey. Okey, jap. Ni ha.
Dia nak rasa yang pelangi tu juga? Sebab dia katanya masuk semua. perisa Yes, kan. So tak ke macam pening? Tak ada, dia memang good combination semua tu. Sedap. Strawberry, Serius orange, sedap. pandan, blueberry. Okey, kejap. So pelangi. Pelangi Yes, cheese. pelangi cheese. Okay, this one red velvet cheese. Ni pun Red velvet. memang popular lah. Okay. Red velvet cheese. Yang ni vanilla chocolate. Sebelah dia tu. Yes, vanilla chocolate pun this one. Memang rasa coklat dia sangat sedap. Vanilla coklat yang banyak hitam ke ni? Yes, betul. Ni betul. Ya, ni vanilla coklat yang dah dipotong. Ni antara Nisa kata ni antara Hot selling juga. Hot best selling. seller lah. Antara. Terbuka pula saya punya. Alah, kena makan lah. Jadi dulu lapis dah kena makan. Terpaksa. Okey. Selain daripada Okey, yang ni chocolate cheese lah. Chocolate cheese. Okey. Strawberry chocolate. Okey, Di sebelah yang sini, this one, ni warna this purple. one original cheese. Original cheese semua cheese lah. Untuk penggemar cheese memang dia sangat kuat rasa cheese tu. Okey. Sebab okey. situ ada lagi. Betul. Ni keladi? Bukan, ini blueberry cheese. Oh, blueberry ni bukan blueberry keladi tau. Untuk orang yang suka masam-masam sikit, tak manis Kita sangat. tengok dekat sini ada banyak jenis ada campur cheese semua tu kan. Tapi yang betul-betul original, asli, yang mana satu? Okey, Ada tak dekat sini? kalau mengikut sejarahnya lah, original kek lapis ni berasal daripada Indonesia. Yang original tu nama dia Betawi ataupun kita panggil kek lapis berempah. Rempah. dia berempah. Rempah. Rempah itu kulit kayu manis, rempah macam tu. Jadi bila dia masuk ke Sarawak, orang-orang Sarawak ni dia dah olah dah. Tambah cheese, tambah coklat, tambah asam, tambah blueberry. Itu yang jadi macam ni. Kalau yang asal tu rempah. Dia kalau tahu kek lapis yang daripada Indonesia tu yang original tu, yang warna Lapis brown tu. legit Yes, betul. Kan? Tahu pula. Itu dia. Isteri Indonesia. Betul. Itulah original Saya sebenarnya. tahulah macam selalu saya pergi saya akan adalah kek lapis legit tu. Yes, So, betul. macam kalau kita tengok ni kan, ini memang original resepi daripada Sarawak. Yes. So, mungkin ada banyak yang dijual dekat luar juga yang mungkin akan claim, okey, adalah original daripada Sarawak. Macam mana penonton, okey, nak tahu kek lapis tu sebenarnya memang original daripada Sarawak ataupun dia bukan pakai resepi original? Okey, untuk saya lah sebagai marketing pemasaran, kita banyak survey market dekat Semenanjung, dekat Borneo. Jadi kalau kita tengok kalau kadang-kadang tu dia claim premium everything. Kita tengok dari segi kek tu dia akan berminyak kalau dia guna margarine ke apa tahu tak. Tapi kalau dia pakai yang butter yang mahal-mahal yang kita gunakan, dia akan jadi beza. Kita tengok dari segi bentuk dari segi dia punya structure tu berbeza lah. Okey. Ada penonton dekat Facebook tanya macam mana nak simpan kek lapis bagi tahan lama daripada lili Mekah. Itu soalan yang memang selalu ramai nak tanya. Okey, Mungkin Nisa boleh nak bagi tips. Okey, nak tahan lama memang simpan dalam freezer je. Simpan dalam freezer tapi wrap lah. Jangan terdedah Dengan macam tu. yang plastik tu. Betul, ni sebenarnya kita pun dah wrapping dah ni, dah buat masuk je dalam freezer. Dekat freezer ke dekat fridge? Kalau nak tahan betul-betul lama dalam freezer. Dekat sini pun ada tulis. Yes. Simpan di dalam peti sejuk. Beku. Boleh simpan juga. Tapi kalau nak makan, bawa keluar contoh dalam sejam, baru makanlah sebab dia beku kan. Alright. Okay guys, kita dah tahu cara simpan, dah tahu cara makan. Tapi, tahu tak cara potong sebenar untuk bagi dia cantik macam ni? Bagi betul-betul nampak, menarik, tertarik. Jadi hari ni Nisa nak tunjuk cara. Ni nak angkat ke apa ni? Nampak tak? Kita alihkan. Kena alihkan lah kot. Ah. Okey. Nisa nak reveal cara untuk kita potong kek lapis Sarawak ni supaya dia nampak cantik, kemas dan mudah dimakan. Ni mudah dimakan ni, sekali masuk je. Dia macam ngam-ngam je saiz tu. Okey. Ini standard size lah. Biar kebanyakan yang orang buat memang pakai loyang 8x8. Okey. Jadi untuk 8x8 ni ada orang dapat potong pada 6 loaf ataupun ada orang dapat potong pada 4 loaf lah. Tapi biasanya akan 6 lah. So kita cara kek lapis ni unik sangat. Kita pakai pembaris lagi kalau nak potong. Betul. Sebab dia akan tepat dapat 6 loaf, takkan ada lebih. Yes. Dia betul. Yes, so dia akan dapat 1 loaf, muat-muat bekas. Sebab bekas tu standard. Okey. So ukur je macam tu. Make sure kek ni tak beku lah so dah dapat senang dipotong lah. So kita Pisau buat macam memang tu kena je. pakai pisau yang potong Kek lah. Kek kan? So disebabkan ni kek butter, jadi macam kita boleh tekan. Sebab kalau kek sponge kita macam tak boleh tekan tu dia penyek kan. So macam ni just tekan je kuat-kuat. Sampai bawah macam tu.
Lepas tu tarik. Yes, tarik Dia je. punya cara tekan tu pun dah buat rasa macam nak makan Bang Hafiz. Tengok tu. Dia punya So ni boleh close up sikit tak? Allah, tengok dalam dia. Close up sikit. Memang Kemas. yes, memang perfect lah ni. Cukup kalau boleh kira ada 15 layer. Memang 15 layer Boleh test. Lepas tu nak memang jadikan dia 15 kecil layer. lagi? Kecil, okey, kecil lagi. Dah bawa dia ke tempat pemotong lah. Macam ni je lah. Oh. Potongkan macam tu. Kalau dulu macam saya tak pandai potong lagi kan, saya potong macam nipis-nipis, and macam ada seorang kawan dekat Sarawak tu dia kata, you potong tu cara salah tau. Kek Sarawak ni macam, ada salah ke potongnya? Yes. So cara potong tebal sikit, and then macam tu. Jadilah macam tu. Jadilah bentuk macam tu. Yes, macam ni. Kalau ada orang potong macam nipis-nipis sangat ni, macam nipis sangat kan? Dia bukan cara sebenar dia. Tak, sepatutnya macam ni. So macam kalau contoh kita buat tester, kita akan potong pada 3 ke. So dia jadi macam dadu lah. Macam dadu. Kecilkan lagi. Yes, dia macam maksudnya dia tak akan patah, jadi sedang macam kecil macam tu kan. Kalau nipis sangat nanti ambil je dah patah. Betul. Macam tu cara potong dia. Itulah cara potong kek lapis Sarawak. Kan? Dan Abang Hafiz mungkin pernah cerita juga sambutan kek lapis Sarawak ni di Semenanjung. So sambutan dia memang customer-customer kita yang kebanyakan daripada Borneo, daripada Sarawak yang cari. Alright. So dia Google kita dalam Facebook, dia Google kita dekat IG. Jadi kebanyakannya customer kita pun dia impress. Kita ada buat dekat sini. So dia orang tak perlu fly lagi dekat Sarawak. Jadi dia orang boleh dapatkan terus dekat kita punya outlet yang kita sekarang ada 2 outlet di Sungai Buloh, satu di Cafe di Manggis dan satu lagi di Anjung di Tasik Biru. Alright, so dekat situlah kita boleh dapat ready stock. Alright, so dia orang boleh walk in dan terus boleh makan kali dekat situ. Kita siapkan dari segi apa yang flavor yang dia nak. Alright, so maksudnya memang ready stock. Dia tak perlu kata nak pre-order. Kebanyakannya kalau homemade ni dia pre-order. Nak kek lapis ni carilah dekat Nisa. Yes, kita memang ready stock. Ready stock tau. Jadi rasa nak makan je, Terus order je. Makan kat situ pun boleh. Yes, betul. Tapi Nisa pandai cakap Sarawak kan? Yes. Kita tak Sarawak ke? Kami sebenarnya orang Sitok. Orang Sitok, bukan orang Sarawak. Tapi pandai cakap Sarawak. Macam mana Nisa boleh pandai cakap Sarawak? Adakah Nisa belajar kat sana ke? Sebab ramai kawan-kawan orang Sarawak. Okey. Dan ada pergi sana dulu, sebenarnya saya tak buat kek ni. Saya fly KL Kuching untuk ambil stok. Bawa balik sini jual. Tapi kenapa kek lapis? Kenapa Itulah. minat nak buat kek lapis? Itu. Sebabnya saya rasa produk ni legend, bukan produk yang macam bermusim. Ada produk yang macam sekejap musim, lepas tu dah tak ada musim. Betul. Ini macam turun-temurun. Jadi dia strong. Traditional. Yes. Yang memang orang akan cari sampai bila-bila lah. Bukannya hari ni atau semalam. Jadi sebabkan saya nak masuk market tu, jadi belajar bahasa Sarawak, belajar buat kek lapis Sarawak. Ini Dan akhirnya betul-betul minat ni Betul. Nisa. Sebab macam kita boleh nampak minat buat Nisa nak belajar buat, lepas tu nak belajar bahasa dia. Congrats. Wah, dan inilah hasil dia, macam-macam flavor yang ada. So kalau anda nak dapatkan kek lapis Sarawak ni, macam mana cara dia? Okey, boleh follow IG kita, Kek Lapis Sarawak by Nisa. Kita punya Facebook Nisa Kek Lapis Sarawak. Alright, tu IG kita. Kemudian tu kita juga boleh Google kita punya outlet di Cafe di Manggis dan juga di Anjung di Tasik Biru di Kuang Sungai Buloh. Bolehlah rasa kek lapis Sarawak Nisa ni. So ada macam-macam flavor kat sini. Ya Allah, kalau tengok dia punya brochure ni. Brochure ni Memang banyaknya. macam-macam warna, macam-macam apa. Yang kita orang tengok depan mata ni pun dah macam-macam flavor. Dah rasa macam nak makan semua. So Jadi ni boleh sekarang makan ni semua. Okey. anda semua dah tahu minta dah. hantar belakang. So, Kepala producer semua dah memang tak sabar nak makan. Dia semua tak memang tahu. legend. Kalau boleh hantar semua rumah, saya dah hantar kat semua rumah dah. Okey, sekarang ni kita nak rasa makanan nogori pula. Jom sama-sama kita tengok lah. Tapi ni tak dapat rasa. Tengok je. Sebab dah siap rekod. Mata tengok, mata rasa. Jom. Pelbagai orang, pelbagai seleranya. Kepada yang meminati masakan pedas, makanan tradisi Negeri Sembilan merupakan pilihan tepat untuk citarasa anda. Jika anda berada di Seremban, Hayan Huda Opah Kitchen antara tempat yang menawarkan pelbagai juadah kampung yang menyelerakan. Hayan Huda Opah Kitchen, kita menyediakan lauk masakan kampung, especially lauk masak lemak cili api lah, kita punya specialty.
Masakan Negeri Sembilan ni memang masakan harian lah yang kita memang hari-hari makan. Masakan kita yang berasaskan cili api. Apa-apa pun kita masak mesti ada cili api, masak lemak cili api. Dan kita pun ada sambal cili api, rendang pun rendang cili api. Itulah Negeri Sembilan punya inilah trademark. Masakan masak lemak tu kita pakai santan fresh dan kita juga pakai kunyit hidup. Kita tak pakai macam semua orang masak lemak ni dia pakai serbuk kunyit. Tak, kita kena pakai kunyit hidup. Santan pun santan fresh dan lauk pun kita punya hidangan tu ayam pun kita pakai ayam kampung saja. Kita tak pakai ayam daging. Antara makanan yang sering menjadi pilihan ialah daging salai masak lemak cili api, udang sambal petai, ayam kampung dan kepala ikan jenaha masak lemak cili api. Bukan itu sahaja. Selain masakan kampung, pelbagai pilihan pastri dan kek juga turut disediakan sebagai pencuci mulut. Akak orang Penang. So Penang dengan Negeri Sembilan memang masakan dia lain lah kan. Tapi memang sukalah. Memang selalu juga masak lemak macam ni. Tapi kita ni memang suka makan pedas. So masak lemak dekat sini memang balance lah. Lemak dia, pedas dia semua. Memang sedap lah. Oh, memang suka sekali. Saya rasa ni macam masakan kampung kan. Dia bukan macam apa yang you dapat kat luar. You boleh rasa the flavours yang original tu. Itu yang I suka. Saya pun dibesarkan dengan menu-menu masakan Negeri Sembilan lah sebenarnya. Memang rutin kami daripada tengah hari, dinner ialah masakan kampung lauk Negeri Sembilan. So saya pun nak, kalau boleh, nak generasi-generasi muda ni dia dapat rasalah apa yang generasi sebelum-sebelum ni dah create menu yang sangat sedap untuk dinikmati oleh semua. Dan actually menu-menu ni sangat healthy lah. Yes, itu dia. Minta maaf, hanya boleh disajikan kepada mata anda sahaja yang itu tadi. kita dapat rasa. Tapi ada yang kita dapat rasa. Seperti yang kita cakapkan tadi, laksa Johor makan pakai tangan. Nak bukti? Hari ini kita bawakan, di mana kita bawa makanan tradisi Johor. Ya. Daripada orang Johor sendiri, kita ada ni suami isteri, Mus'ab dan juga Nur Hidayah Jaafar. Kita panggil Mus dan Dayah lah. Kan, diorang dah buat ni almost 2 years. Almost 2 years. Almost 2 years, Almost 2 years. Buat business. Jadi makanan tradisi Johor, apakah yang anda berdua bawa hari ni? Okey, apa yang kita perkenalkan dekat Muola ni, kita ada tahu bergedil sebab the first we launch Muola, kita start dengan tahu bergedil lah. And then soto ayam mami, and then we all ada lontong mak, mi rebus yoyot. Because this is special, yoyot our atuk. Kita punya atuk lah. Nama atuk lah. Oh. Recipe by them lah actually. So, Okay, Ini dan lagi special, satu ni laksa special Johor Mama Tok. Ni memang special sebab memang everyday dia punya demand tu very orang cakap. Yang mana? Laksa Johor? Laksa Johor. Nampak? Fiona, you hari ni kita... Okey, Mus. Kena rasa lah. Dia kena makan pakai tangan, betul tak? Betul lah. Kita dengar daripada orang Johor, dia cakap betul. Orang Muar sendiri cakap memang kena makan pakai tangan. Orang Muar. Orang kampung, sekampung. Sama lah kita. Geng Ya Suami saya. Allah, rupanya Fiona orang Muar tak tahu. Bukan saya, suami saya. Oh, suami dia. Okey. So, mungkin Mus boleh cerita sikit. Apa contoh lontong ni? Kita ada je lontong makan dekat negeri lain apa semua. Tapi apa yang membezakan lontong ataupun masakan-masakan lain soto ni, mi rebus Johor ni nak dibandingkan dengan negeri lain punya resipi? Kalau dia basically konsep lah kita bawa, memang konsep makanan Johor yang original not specifically not generally Johor tapi specifically daripada Muar. Okay. Sebab kalau Muar ni orang kan orang Muar kan. Suami orang Muar. Suami dia orang Muar. Kalau orang Muar ni dia enjoy dish especially waktu sarapan lah. Sarapan. Ya, benar. Betul, Pagi-pagi So, tengok kita makan bawa- sate, makan apa. Makan sate, makan lontong, mi Mula-mula rebus rasa kan. pelik. Dia dah berat lah makan pagi tu. Pagi tu yang makan yang All out lah. all out lah, orang cakap. Macam mana pula makan tengah hari? Makan tengah hari, kalau orang tanya kat Muar makan apa? Dekat Muar ni makan tengah hari memang obviously asam pedas lah. Yang paling glamour asam pedas. Asam pedas semua. Tapi asam pedas tu kita belum bawa lagi. Sekarang ni dish kita dish yang
berkuah lah kebanyakannya kan. Kita bawa mi rebus, lontong, soto, laksa Johor. Ya. Kita ada mi Bandung, tapi sekarang ni mi Bandung kita stop kan sebab kita hari raya kan. Kita ganti dengan combo raya lah sampai Apa yang ada dalam combo raya tu? dalam combo raya tu ada ketupat, ada daging dendeng, ada rendang ayam, ada lodeh. Lodeh kita ada sambal ikan bilis dengan serunding kelapa. Serunding kelapa tu yang buat dia special. Kita jaga memang kita punya resipi semua yang paling autentik dan Cuba tengok tradisional lontong dia. Okey. Lontong dia lain daripada yang lain Kenapa? Macam Haziq biasa kan makan lontong Saya memang semua tu favourite kan? lontong. Apa yang bezanya macam lontong biasa dengan lontong yang Haziq nampak depan ni Dia sekarang? punya apa nama dia ni? serunding kelapa. Serunding kelapa tu. Itu yang membezakan dia. Membezakan dengan lontong biasa lah. Sebab kalau biasa kan kita letak sambal sotong. Sambal soto. Lontong ke sambal kosong ke kat tepi tu. Tapi ni ada tengok sambal telur tu kan. Sambal telur dengan serunding kelapa. Serunding kelapa tu yang lama nak buat. Dia masak. Dia masak yang sampai up to 16 jam lah untuk goreng sahaja. 16 jam? Sebab tu dia dapat sikit je. Ya. Sebab dapat sikit. Sebab dah rasa je pun. Okey, so Dayah masak sendiri semua? Oh tak. Kita run central kitchen and then kita adalah chef, sous chef. Oh, memang orang kata proper central kitchen. Dekat sini lah kitchennya dekat. Kita base dekat Bolton, Gombak. Kru kitchen ni ada kita ada 16 orang kat kitchen. Ramai lah. Sebab setiap hari kita produce 600 ke 800 packs. Maksimum 1000 lah. Maksudnya sambutan memang hangat lah. Alhamdulillah so far. Especially kalau bulan puasa kita ada nasi ambeng. Tapi nasi ambeng tu memang bulan puasa je lah. Tak ada hari ni. Hari ni tak ada. Hari ni tak ada. Kita dapat serunding pun dapat sikit. Sebab dalam nasi ambeng serunding dia banyak. Serunding banyak. Serunding dia banyak. Sebab nasi ambeng tu for 6 to 8 lah. 6 ke 8 orang. Sorry, Sorry, 3 ke 6 orang. Dia letak dalam talam? Dalam talam. Yes. Kita present tu memang dalam talam. Ya, Dia kita dapat hantar pun exactly dalam macam talam. dalam talam. Wah. Okey, dia dalam nasi ambeng ni, dia punya kuah kicap, ayam kuah masak kicap kicap ayam. tu killer dia tu. Killer dia kuah ayam masak kicap dengan serunding kelapa. Serunding kelapa gaul. Fiona tak tahu. Bergedil ada mi goreng. Sebab Fiona tadi macam dia tak dapat sebab banyak benda, so dia tak tahu nak ambil mana dulu. Dia gaul kan, betul tak? Tak, nak kongsikan pengalaman Fiona first time makan nasi ambeng ni kan, terkejut. Sebab tak pernah kan, you know Chinese kan, makan nasi dengan mi sekali rasa macam mula-mula rasa macam pelik. Tak boleh terima tau. Kenapa macam ni? Tapi yang tu masa belum try lagi. Bila masuk kat mulut lepas tu setiap hari minta nak nasi ambeng. Beli. Sedapnya sebenarnya. Maknanya awak minta lah sekarang ni. Janganlah. Puasa je ada. Okey, jom kita nak cuba makanan daripada Muar. Kan, yang datang memang betul-betul daripada Muar. Orang Muar sendiri yang masak. Kita mana kita nak try? Mana nak try dulu? Mana nak kita try dulu? Kalau cara kita present lah kita punya menu ni, actually the experience tu yang paling buat mahal. Orang kata paling mahal, paling rasa lah betul-betul tradisional adalah you all kena start dengan mi rebus dulu lah. Mi rebus. Start dengan mi rebus. Okey, Fiona. Saya Sila. Bagi orang suami orang Muar dulu makan. Okay, thank you Isteri. Suami pula. Haziq. Dia punya kuah. Dia memang kuah dia pekat. Kuah kita pakai keledek dan kentang. That's why dia pekat. Dia macam apa orang kata? Okay, you have to take the kriuk. Dia ada special molar ni, kita pakai kriuk. Kriuk ni boleh kata orang tak present lah that kriuk. Kriuk. This one is kriuk. Daripada molar je dia. Terdiam nampaknya. Tak bercakap apa-apa. Saya nak call suami saya jap, nak marah jap. Kenapa tak pernah bawa saya pergi makan sedap sebab dia kat Gombak. Ni kat Gombak bukan kat Muar ni kan? Kat Muar korang tak ada buat? Kat Muar kita tak ada. Kita tak ada base dekat Muar lah. Tapi kita ada satu lagi sister brand kita buat kuih dekat Muar. Ada kuih lah. Okey, so saya nak rasa yang lain. Saya nak rasa... kedua apa? Better rasa? Yang kedua better rasa sebelum soto tu you try the lontong lah. Lontong Try the lontong. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita rasa, kita angkat, kita tunjuk. Special lontong ni, dia ada serunding kelapa ni. Untuk makan sekali dengan lontong. Obviously kena mix dulu lah. Ambil sikit ambil sambal. Potong sikit telur. Dia kena ambil. All the portions. Saya sedapnya. Okay, take the telur. Make sure ada telur kuning. Okay.
Dekat Muar memang tak ada Nampak? kedai lah. Kami tak ada. Kita tak ada kedai. Kita run central Gabungan kitchen dia tu. je. Ya Then kita Allah. buat delivery. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk seluruh Lembah Kelang, RM8 only. Oh. Flat rate. Okey. Tempe. Jangan lupa ambil Sekejap, tempe. Haziq lupa tempe dia. Okey. Now it's perfect lontong. Semua dah all Wow. in Okey. Wow. Haziq pun dah wow dah. Sedap. Sedap. Sambal dia, dia punya serunding tu masuk semua rasa dia tu. Dia punya rasa tu memang cukup tau. Cukup, ngam. Oh, okey, next. Kita dah rasa mi rebus. Ni lontong. Ni. Okey, Fira rasa soto. Soto, Saya rasa soto. Tapi before that, perah limau dulu. Perah limau. Ada limau tepi tu. Ada limau. Ni macam ada kungfu sikit Okey, kita ambil ni. Perah dekat salah satu nasi. You choose one nasi. Nasi ipik yang you nak makan. Nasi ipik yang nak makan. Mana nasi dia? Dia perah kat semua tempat tu. Okey. Okey. Sekejap. You Sini, ambil. Okey, potong. Sekejap, I ambil. Naik atas. Okey. Ayam bergedil. Nasi, ayam. Okey. Bergedil dekat tengah tu. Sekejap, masuk dulu yang mulut tu. Banyak sangat. Tak muat. Composition dia banyak kan. Punya kalau soto dia kita ada 10 komponen lah. Dia flavorful. Dia very flavorful. Very flavorful. Saya masuk mulut tadi. Macam rasa saya makan ni. Dia ada rasa kelapa tu. Ya Allah, sedapnya. Saya sebenarnya nak save laksa ni untuk Fiona. Saya nak Fiona yang makan laksa ni sebab saya nak rasa tu tahu bergedil. Tak ada kata-kata lah. Sedap kan? Okey, kita tunjuk tahu bergedil ni, kita angkat sikit dengan apa nama kuah hitam ni, kuah sambal kicap. Sambal kicap. Tengok tahu bergedil ni dia punya apa orang kata? Apa nama tu? Telur tu punya. Telur punya keras tu. Yang mahal tu. Okey, kita tengok crunchy. Saya cicah terus makan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan nangis tau. Kenapa? Try first. Oh, dia. Wow. Wow, sebab Haziq nak nangis ke? Dia punya pedas tu. Ni pedas orang Johor suka kan? Ni pedas Muala punya pedas. Muala punya pedas. Muala punya pedas. Sebab kalau dalam dia. Ni penuh dengan kentang dan juga apa orang kata dia punya isi memang sangat banyak. Ni daging. Yang ni daging. Kita ada ayam, kita ada daging, kita ada original. Original kosong lah. Untuk vegetarian kita bawakan original tu untuk vegetarian. Now it's the hero. Laksa Johor. Okey, kuah dia mana? Kuah dia. Okey. Okey. Dan yang ni kita kejap. Untuk laksa Johor ni kuah dia. Muala dia kata special. Muala punya laksa Johor dia letak keropok. Yes. Adalah masa kita introduce laksa Johor ni ada macam-macam lah. Kita introduce laksa Johor. This is the most original laksa Johor can ever be presented dekat market. Ada banyak-banyak lah orang kecam kenapa laksa Johor ni tak ada daun kesum, laksa Johor tak ada keropok kan. Lepas tu macam-macam lah biasa kita starting introduce laksa Johor ni. Tapi basically specialnya laksa Johor ni, this is the way cara kami makan lah dan keluarga kami sebab ni memang resepi daripada keluarga ni, daripada resepi mak saya. Tapi kan masa mula-mula Fiona try laksa Johor ni tak pernah faham kenapa laksa Johor dia pakai mi spaghetti. Spaghetti sebab dia sejarah laksa Johor ni basically memang ni adalah menu daripada istana. Orang yang invent laksa Johor ni basically adalah Sultan Sir Abu Bakar. Dia bawa balik daripada France dan dia sukakan bolognese dan dia balik memang dia minta tukang masak istana tu untuk come out macam bolognese tapi dia tak nak daging. So tukang masak istana kenalkan spaghetti dan gunakan ikan parang. So kami pun memang gunakan ikan parang, tak ada campuran ikan lain dan yang membuat dia punya rasa dia tu memang lain daripada yang lain adalah ikan parang tu kita bakar. Kita bakar dulu. Bakar dulu dan kita asingkan daging daripada tulang, kita blend, lepas tu untuk jadikan kuah tu ada 13 bahan lah. 13 bahan yang memang kena blend. Yang sampai blender tu kalau setahun tu kita akan
walau pakai commercial blender pun setahun pun confirm rosak 2 kali lah. Dia banyak benda masuk Banyak dalam tu. benda yang masuk dalam blender tu. Dia tak Fiona, senang. silakan. Okey, Haziq silakan. Saya makan je sekarang. Ini pun sama. Limau Ini kalau tu. you makan pedas, you boleh letak sambal belacan. Okey. Haziq boleh lepaskan garfu tak? Boleh. Okey. Walaupun sepatutnya Walaupun pakai kena tangan. pakai tangan. Tapi yelah sebab Boleh lah kita live. ada alasan lah kenapa dia tak pakai tangan. Nantilah kat Sambil-sambil Instagram. Fiona try tu, mungkin boleh share nama Instagram ataupun social media untuk kalau siapa-siapa yang nak rasa muala. Okey, dapur kami namanya Muala. Okay. Kami ada website muala.my. Boleh lawati website kami muala.my dan kami terima order online. Kemudian Instagram kami pun sama juga Muala yang memang betul-betul muar. Okey, dia dah super excited. Tunggu nak bawa balik ke? Wow. Dia memang sedap lah. Itu dia punya testimoni bergerak daripada Fiona untuk muala. Thank you Daya. Thank you Mus. Dan dia kata untuk melengkapkan benda ni. Melengkapkan experience tu adalah Bandung Soda kami. Oh, Bandung Soda. Dia punya warna pun dah geram kan? Saya buka terus. Haziq pula. Sama-sama. Baiklah, kita nak ucapkan terima kasih kepada anda berdua. Anda semua yang ada dekat rumah, tunggu. Jangan ke mana-mana. Kembali nanti kita ada lagi makanan sedap-sedap pada negeri lain. Nasi Nak tahu tupai apa? pula. Nasi tupai? Nasi tupai ada. Kat sebelah ni. Try. Daripada Kita jumpa Kelantan. selepas ini. Kejap lagi di Borak Kopitiam. Dah, kita nak habiskan. Review Ni Bandung Soda. Ya, dah pergi Sarawak. Dah pergi Johor. Negeri Sembilan. Sekarang ni, kita nak pergi Kelantan. Ya. Macam mana nak cakap dialek Kelantan? Nak takut pula. Itu dia orang Kelantan ni sendiri ni senang. Kita tanya dia. Kelantan. Kecik Kelantan. Berebo. Benar? Betul? Berebo tu rasanya Terengganu lah. Kelantan ke? Kelantan. 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 Jadi hari ini makanan tradisi Kelantan kita bawa ni adalah nasi tupai. Betul, Syarif sebut. Betul. Dia bahasa KL dia nasi tumpang lah. Nasi tumpang. Tapi kalau dialek Kelantan kita panggil dia nasi tupai. Nasi tupai. Kenapa panggil nasi tumpang? Nasi tumpang ni kita tengok daripada cara susunan dia ni. Jadi susunan dia ni berlapis-lapis. Kalau kita boleh tengok kat sini kan. Nasi dengan sambal. Lepas tu dilapiskan dengan nasi dengan telur. Kalau boleh angkat. Jadi ni berlapis-lapis ni. Okay. Alright. Tu dia. Jadi seolah-olah lauk ni menumpang dekat atas nasi tu. Sebab itulah jadi nasi tu. So jadi nasi tupai. Dengan udang dia pun menumpang kat situ. Betul. Udang, ikan, daging kerutuk ada. Daging kerutuk atau telur kan? Telur dekat bawah ni. Ya Allah. Ni nasi impit ke apa macam ni? Dia nasi impit. Nasi himpit. Okey, dia nasi himpit, lepas tu diletakkan lauk-lauk yang ada lah. So, hari ini yang bersama dengan kita adalah Siti Syazwana Abdullah ataupun Mami. Kita panggil Mami. Dan anak saudaranya. Sebenarnya ni makcik dan anak saudara. Nampak cakap kawan kan? Kita bersama dengan Ailis Safia binti Saiful Anwar. So, mungkin boleh ceritakan sikit pasal nasi tupai ni punya resepi. Mungkin Ailis nak cerita? Okey. Resepi dia kalau ikutkan tradisional negeri Kelantan punya resepi biasanya hanya nasi impit, lepas tu kita ada serunding, Kelantan panggil sambal. Okey, serunding ikan. Lepas tu kita letak telur dan lauk dia hanya ikan, gulai kuning ikan. Ikan tongkol. Ikan tongkol. Kalau Kelantan panggil ikan ayo. Ikan ayo. Ikan ayo. Okey, so macam tadi Mami ada cakap dekat KL ni memang jarang-jarang boleh jumpa nasi tupai ni kan? Jarang sangatlah. Sebab mungkin cara penyediaan dia yang sangat rumit. Dia rumit ni nak buat ni. Dan proses dia sangat lama. Macam mana nak Start buat from daun. Lepas daun kita kena pusing dulu buat kon dia kelongsong. Kita panggil kelongsong. Lepas tu nak masukkan nasi tu satu-satu. Memang lamalah proses dia. Yang kalau saya tengok kat sini dia ada S extra ori. Apa beza dia? S ni special. Yang ni extra ni dia macam ni. Dia banyak lauk. Okey, penuh lauk. Lagi banyak menumpang lah. Lagi banyak tumpang. Kalau original ni dia satu lauk je dekat atas. Dia satu lauk saja. Pilihlah. Boleh pilih lah. Apa lauk nak letak. Boleh combine. Okey, so hari ni adakah Mami dan juga Ailis akan buat demo cara nak buat nasi tupai?
Ya betul. Jom kita tengok ni. Kita tunjuk. Siapa yang kena buat? Haziq, producer cakap kita yang kena buat lah. Macam mana ni? Macam Mami nak ajar kita ke? Boleh. Okey, Kita jom. ikut Mami lah. Mami ajar, jom. Apa? Mami kata Fiona je buat? Tiba-tiba. Okey, pertama sekali apa yang kita perlu ada dahulu? Okey, pertama kali kena ada daun lah. Daun pisang. Daun pisang. Okey, lepas tu kita kena potong dulu. Ini dah letak atas api tu lah. Belum. Ini original daun pisang. Okey. Besar mana daun yang diperlukan sebenarnya? Dalam Kita ada berapa? ukuran. Ikut tengok besar mana kita Dua nak buat. jengkal. Dua jengkal. Okey. So yang ini kita trim yang tepi-tepi tu. Trim. Trim dulu Tak bagi semua cantik. pun, kita trim half je. Dia potong yang keras tepi tu lah. Yang keras tapi ada lagi. Lepas tu lap. kita kena lap dulu daun ni. Lap, bagi bersih. Okey. Dia bagi basah sikit. Bagi basah. Haziq macam dah pandai buat je. Saya pernah buat lepat pisang. Macam ni juga cara dia. Sama. Dia punya daun pisang tu lah. Dia kena... Okey. Lepas Lepas dah tu lap. sangai atas api tu kan. Kita pusing dulu. Pusing kan. Okey, dah siap lap. Kita ambil macam ni. Fiona nak pusing kan? Fiona nak pusing kan? Potong lagi See my satu. eyes. Okey. Kena kita cut lagi satu lah. Sebab nak buat ramai-ramai tak boleh kan. Ramai sangat. Banyak. Dua jengkal. Banyak je daun. Agak je. Betul-betul Ailis punya dua jengkal tu. Betul. Ada orang cakap lama weh tak makan Nasi tupek. nasi tupek. Ni daripada Fiona pernah rasa? Bila. Janganlah gelak. Fiona pernah rasa nasi tupek? Tak pernah sih. Tak pernah? Tak pernah, serius. Ya, so sekarang ni Fiona dan juga Mami lah yang akan tunjuk cara untuk kita bungkus nasi tupek. Okey. Okey. Ni memang bersih betul-betul lah. Kena lap betul-betul semua. Dah kering lah kain. Alright. Baru daun pisang kena tu bagi dah. dia basah sikit Kalau lagi. kering nak pusing. Kalau dia tak cukup basah, dia susah nak lipat nanti. Dia susah kena nak. letak Terlebih air. basah tak boleh juga. Oh, ayah. Yes. Air biasa lah itu. Yang ni Air air dia. biasa. Okey. Jangan tersalah spray sanitizer pula atas tu. Spray air biasa. Alright. Okey. Okey, tangan letak sini. Okey, sini. Macam ni. Okey. Pegang sini. Ni macam kungfu. Betul. Okey. Okey, tarik. Tarik. Ni berjadi ni. Semua betul. Asal tak lambat gitu. Pusing tangan. Pusing. Tak, pusing ni. Pusing ni. Okey, Tarik ni. Okey. Okey, make sure dia jadi segitiga ni dekat bawah. Fiona tu silinder. Oh, macam ni. Okey. Okey. Okey, dia tarik macam ni. Tarik. Okey. Pusing Oh. tangan. Pusing tangan. Yang menumpang nanti tangan Fiona nanti. Bungkus tu lah. Lebih kurang lah. Okey, boleh. Fiona, tangan kena keluar, jangan tinggal. Lepas tu gulung. Sabar. Okey, gulung. Ini bukan nasi tupek, ni nasi tangan. Gulung. Oh, kena gulung. Make sure hujung ni. Kena saja. Okey, gulung. Okey, gulung. Boleh tu. Okey, dapat. benar. Fiona dapat. Boleh? Okey, dapat. okey. Okey, boleh. Okey. Kita tarik sikit. Sambil pusing tu kita tarik sikit. Dia jadi macam cone ice cream Cone tu. ice cream. Janganlah, floor manager cakap macam nak jadi ketupat ni. Tapi cantik. Ini lidi. Okey. So dia kena ambil lidi. Nah, Oh, okey. Macam mana ni? nama Mami punya. Alright. Oh, dia besar sangat. Oh, dia kena kecil. Kecil. Ni kena mana? Cucuk dekat sini. Guys, dia punya gunting pun gunting Oh, tradisional sini. lah dia kat sini. Nampak terus. Macam tu. Oh. Ni gunting Ini memang Terus, tradisional punya. tradisional punya gunting kan? Jangan terkelas itu. Boleh. Tepi. Okey ni. Okey dah. Okey. Jadi. Okey. Aku tak pernah sentuh pun nasi tupek. Ni baru Okey, gulung ni dah tau. bentuk Belum pun letak dia. makanan lagi. Ini makan mesti betul. puas punya. Kenapa? Tengok saiz ini XL. Itu ekstra. Extra. Itu ekstra. Okey. Okey, so jom kita masukkan makanan. Okey, Fiona tukar tempat kat sini dengan Mami. Alright, okey. Jom. Alright. Okey. So kita kena masukkan nasi lah. Masukkan nasi. Nasi himpit tadi kita letak, kita himpitkan dia. Sudu. Okey, masukkan satu sudu je. Satu sudu Okey, macam ni. Wah, dia punya bekas Macam tu. besar dia punya nasi. Okey, cara nak Sikit. masukkan dia ke dalam ni, Aha. kita kena pakai ni. Ini alat dia lah. Ingat ni untuk drum. Tekan. Tekan. Mampatkan dia. Alright. Nak pegang dia. Pegang atas ke pegang bawah? Pegang bawah. Pegang bawah. Okey. Okey. Alright. Baru satu lapis tu. Tekan sampai hujung ni. Sampai hujung. Sampai terkeluar.
dia boleh tekan Boleh picit juga. Picit. Ni kita picit dia. Nanti nasi tu akan ke bawah. Kita ikutkan before start masuk tu, kita kena layur sebenarnya. Layur tu. Patutnya kita layur. Layur daun pisang tu kan? Kita kan nak bawa. Nak bawa api pula kat sini. Fiona, lama sangat ni. Susahlah Haziq, kan senang kan. Lepas tu kita lapis dengan sambal. Okey, lepas tu kita nak letak apa? Sambal dulu. Yang ni, sambal dia panggil sambal Sambal ikan. Okey, kamera mana ni? Serunding ikan. Alright, tengok dekat dalam. Memang dekat dalam lah nasi dia. Tak nampak memang. Fiona, masukkan. Sebab takut tak sempat makan kita ni. Tak apa, ada yang ready made. Okey, alright. So, lepas ni. Lepas tu nasi lagi. Kita lapis dengan nasi. Boleh ambil satu sudu penuh. Satu sudu penuh? Penuh. Banyak sikit. Ini dah macam reality show ni. Okey. Yang tu kita guna yang besar punya. Okey, masuk lagi. Alright. Okay, dia dah start nervous. Kena tumbuk macam tadi juga. Tumbuk. Bagi mampat lah nasi. So, sampai-sampai tu mungkin Alice boleh cerita. Macam mana sambutan nasi tupai ni dekat kedai Alice ni? Masukkan telur. Kita tak ada kedai. Online? Online je. Wow, macam mana sambutan online? Yes, kita buat dekat rumah je. Permulaan dia, waktu memang baru start, kita hanya jual 10 bungkus je. Bungkus tu ambil masa. Ya, kita pun buka macam depan rumah macam tu je. 10 bungkus habis in 1 hour. Yes, memang sajalah. Memang saja. Memang sajalah. Test dulu. Test lah. Betul? Lepas tu, saja try start buat online business. Masa tengah dah start PKP. Daripada 10 sekarang dah jadi berapa sekarang, bungkus? Okey, so cerita dia. Kita pernah dapat 200 order. Wow! In one day. In one day. Maksudnya dia improvement lah. Daripada 10 jadi 200 sekarang ni. Tapi bila Fiona dah start buat, mungkin 1 je dapat jual sehari. Janganlah macam tu. Kalau macam ni lah gaya dia. Tengok, nampak ni. Banyak kerja sebenarnya. Itulah orang kata uniknya nasi tupai. Dia tak adanya boleh ambil terus masuk terus siap tak. Jadi macam kita tengok sebab macam dengan tadi muka mami sekarang dia bengkak je tengok Fiona ni lambat sangat. Okey, lepas udang apa lagi? Nasi dah. Lepas tu lauk apa? Ikan. Ikan tak boleh ambil semua tau, dia kena potong. Dia kena potong. Serius lah. Okey, memandangkan dia punya proses, mungkin mami boleh potongkan dulu. Bagilah mami sambung Fiona punya tu. Proses dia sangat renyah kan sebab dia lapisan macam tu. Harga dia macam mana? Berapa satu bungkus? Berapa satu? Okay, kalau yang ekstra ni RM20. Yelah, tengoklah ekstra dia macam mana pula. Tengok tinggi, besar dia tinggi dan dia tebal sikit. Okay, letak kuah sikit. Okey. Kita letak nasi lagi. Maknanya dia daging boleh sampai. Penuh lah. Memang penuh. Okey. Yang S, ni saiz S ni berapa ringgit? Yang tu RM9.5. Ni saiz S. RM9.5. Yang ni ada 2 lauk. Oh, ada 2 lauk. Yang satu lauk ori. Yang original. Ori berapa ringgit? Ori tu RM7.5. RM7.5. Ni kalau nak rasa, orang kata permulaan nak rasa tu, boleh ambil ni, pilihlah satu lauk nak makan nasi tupai ni. So, sekarang ni, Fiona, kita nak rasa sikit lah nasi tupai yang dah ada depan mata tu. Ni kita makan pakai tangan juga ke? Bukan boleh je nak pinjam sudu. Boleh pinjam sudu tak? Kalau ikut yang betul tadi. Nah, Fiona. Okey. Ini nak ambil sudu lah. Alright. Okey. Okey, ada tak? Saya suka daging kerutuk. Dia boleh makan mana-mana bahagian suka hati je? Boleh awak suka apa? Okey, alright. Biasa akan campur ni sikit, ambil telur sikit. Ambil krisik sikit lah saya. Oh, begitu ya. Alamak, tak dapat daging dia lah. Okey, saya tolong. Dia potong-potongkan daging dia. Okey. Ni hari ni penonton tengok kita makan je. Sebab aroma tradisi kan. Okay guys, ini lepas kita dah potong. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sedapnya memang. Wanginya. Out of 10 berapa? 11 ni. Ni 11. Oh, 100 ni, 100. Okey, sekejap. Wow, sedap. Ada orang tanya, macam mana nak order? Okey, so cerita dia macam mana nak order. Segala urusan atau pertanyaan permulaan lah kan, nak tanya apa-apa, boleh contact kita dekat IG kita orang. Nasi tupai _Soho. Ataupun kita ada Facebook kita juga, Nasi Tupai Soho FB. Kita ada TikTok and also our official website, nasitupaisoho.com. Boleh order? Boleh Every day ada? Yes. Ada hari cuti tak? Depends on Mami. Mami macam mana? Mami cuti hari apa dulu? Selalu hari Khamis lah Mami cuti. Kenapa Khamis ni? Tak ada. Ni dah over ni. Saja. Kenapa Mami cuti hari Khamis? Sebab dia memang hari Khamis ada banyak benda lah. Nak uruskan. Kena restock barang. Okey, ada restock barang. So,
kita dah settle dengan nasi tupai. Kita nak terus pergi ke sebelah. Terima kasih Ailis, terima kasih Mami. Thank you, Sebab Mami. sekarang kita Terima nak kasih, pergi ke Ailis. sebelah pula. Okey, finally Fiona dapat rasa nasi tupai. Okey, lepas kita dah Lepas ni kita rasa habiskan. nasi semua tu kan. Of course kita nak tutup dengan kuih-kuih semua. Orang kata dessert lah. Dessert. Pencuci Yes, mulutnya. Pencuci mulut. Nampak kita terus sebelah. Nampak tak daripada tadi first sampai ke hujung makanan je kita makan hari ni. Sebab kita ada kuih muih tradisional dan ada Mio Iskandar Shah bin Mio Rasiden juga Azrina binti Ismail. Assalamualaikum Bang Kak. Jadi hari ini kuih yang dibawa, yang nak didemokan pun ada juga. Ya, betul. Ya, so mungkin boleh cerita juga makanan tradisi kuih muih apa yang dibawakan hari ini. Hari ini kalau kita boleh lihat dalam pinggan yang ada disediakan ni, kita buat dalam 7-8 jenis. Ada pelbagai lah. Kita buat seri muka durian, seri muka pandan, bingka ubi, kita ada lapis pelangi, kita ada koci pulut hitam. Apa lagi kita buat? Koci pulut cara berlauk, lompang. Tahu tak mana satu cara berlauk? Cuba teka. Okey, Fiona teka mana satu cara berlauk? Apa lauk? Cara berlauk. Cara berlauk. Ya. Itu? Ya. Sebab itu dia nampak berlauk kan? Ya, betul. Ya. Alright, betul Fiona. Okey, macam Fiona antara banyak-banyak lah kan. Fiona paling banyak makan adalah kuih lapis pelangi. Apa lagi? Kuih koci? Bingka lah, bingka pun selalu juga. Ya, biasa dijual di apa? Di tepi jalan lah kayaknya. Kuih-kuih macam ni kan. Ya. Dan macam mana? Mungkin Kak Zina boleh cerita juga. Untuk kita kekalkan rasa tradisi tu. Rasa lama tu, rasa macam ini dah rasa tradisi yang kita cari. Sebab macam kuih bakar pandan tu kita pakai daun pandan kan. Lepas tu kita tak ada pakai pewarna ke perasa semua tak ada. Semua original semua original natural. naturalnya. Betul lah. Itulah orang kata bila kita pakai bahan yang berkualiti, rasa dia pun akan jadi kualiti. Ya, premium lah kita jaga. Warna dia pun semua warna. Okey, kalau kuih lapis ni mungkin warna campur-campur lah. Tapi yang lain-lain ni semua warna original. Ya, betul. Seri muka tu pun sama. Semua original pandan. Itu pandan. Kalau kita tengok kan dekat pasaran sekarang kan ada macam-macam jenis kuih kan. Ada daripada western luar negara dan sebagainya. Jadi macam mana sambutan terhadap kuih-kuih tradisi yang macam depan kita ni sekarang? Sepanjang pengalaman kami lah, dah setahun lebih kami buka perniagaan ni, sambutan sangat baik sebab dia ni benda ni makanan kan. Dia tak macam kita nak samakan contohnya macam kereta lama. Kereta lama dia ada dia punya followers, peminat. Macam ni tak kisahlah peminat ke tak peminat, makan je sebab benda makanan kan. Orang lama, orang baru kalau makan kuih tradisional mesti akan repeat lagi lah lepas tu. Mestinya. Tapi nak cari rasa yang betul-betul rasa kuih tradisional tu. Yang memang betul, susah nak dapat lah kayaknya. Saya pernah rasa dulu ni. Macam tu kan. Inilah dia. Kita akan rasa kejap lagi. Tapi hari ni Kak Azina nak tunjukkan kita cara untuk buat Kuih bakar pandan. Kuih bakar pandan. Okey, macam mana caranya? Okey, tu ada tepung dah. Saya nampak dah tepung. Bahan dia ni tepung gandum. Lepas tu itu apa? Itu apa tu? Ini telur yang dari blender. Telur yang dari blend. Ini daun pandan, air daun pandan. Air daun pandan, tuang semua. Tuang semua. Okey. Boleh bau dah, bau pandan. Lepas tu ini telur putih. Bukan, apa? Gula dengan santan. Gula dengan santan. Okey. Gula dengan santan. Telur dah masuk tadi. Okey. Ini jelah bahan-bahan dia. Yang ini kita gaulkan dululah. Ya, kita Fiona gaulkan dulu apa semua. nak tolong ke? Cuba ke? Oh, semua saya. Sebab semua memang Fiona kena tolong hari ni. Alright, okey. Terus tangan saya penuh. Lah. Okey, macam tu Kekok je nampaknya. Banyaklah. Sebab kita biasa pakai ni kan, mesin. Yalah. Tapi ni tradisional. Jadi memang kena pakai tangan. Buat lah. Macam mana? Saya buat benda ni. Geram pula tengok. Sana sikit. Okey, so lepas dah letak gula dengan tadi letak last kali tu apa? Gula dengan santan. Lepas gula dengan santan, apa yang kita perlu buat? Daun dan kuantiti dia banyak kan tadi. Ni kuantiti dia banyak, tepung dia banyak. Tepung dia banyak tadi. Sebab kita dah kurangkan masuk ke sini tadi kan. Okey. So tak payah kacau. So kita whisk. Saya kacau dah. Whisk sampai dia jadi macam mana? So nanti lepas tu kita masuk Dia banyak. Kita dah Tak payah kacau. Lepas tu dah letak apa Kak? Kita buat kita bakar lah, kita akan pindahkan lah yang Haziq, gaul-gaul dah jadi. Sekejap. Tepuk. Dah siap. Okey, yang ni bekas apa ni? Ni material apa ni? Tembaga. Ya, betul. Tembaga ni. Ini memang tradisional punya, memang lama juga. Berapa lama tadi? Kalau mungkin boleh cerita. Kalau tengok warnanya dah tahu dah berapa lama tu.
Berapa lama ni Kak? Lama dah 3 tahun. 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. Tapi kalau ikut warna, kita boleh kaji ni dah 30 tahun. Baru dah tradisional. Ya, betul. Setelah kita dah gaul, So, kuih jadi- bakar ni dah jadi kuih bakar ubi. Berapa lama nak bakar? Pandan. Kuih bakar ubi dah kuih bakar pandan. Pandan. Macam berapa lama nak bakar ni? Kita bakar dalam 45 minit. Lepas tu suhu oven ikut masing-masing punya oven lah kan. Tak sama kan. Selalunya dalam 250 darjah Celsius. Pakai oven lah. Dia ada juga orang yang pakai kayu api. Bakar tu. Ada. Dia zaman dulu punya lah. Ada. Kan? Ada lah juga. Tapi okey, selain daripada kuih bakar pandan, kuih bakar apa lagi ada? Bakar ubi Kita ada? bakar jagung. Kuih bakar jagung ni kita ada contoh. Oh, ni kuih bakar jagung. Okey. Warna Alright. kuning kan. So, mungkin abang boleh cerita bila je abang jual kuih ni? Adakah setiap hari kuih yang sama abang jual? Ataupun macam ada pilihan kuihnya yang lain-lain setiap hari? Kami punya physical store memang jual kuih setiap hari. Di satu shopping mall kat Nilai lah, Ion Nilai. Okay. Tapi kalau macam katakanlah tak nak beli di shopping mall, nak order luar pun boleh. Kita buka order setiap hari. Tapi untuk bulan 6 ni rasanya dah full order lah kot rasanya. Bulan 6 dah full, baru masuk bulan 6 ni? Sebab orang masih meneruskan lagi open house. Okey. Banyak masih order kita dapat pun semua kan. Jadi kalau nak order tu kena contact dulu lah. Tanya dulu, ada tak? Boleh masuk slot lagi tak katanya kan. Kalau boleh masuk kita boleh entertain lah. Mengikut budi bicara. Betul. Macam dulu kan Fiona pernah try nak buat kek lapis. Kuih lapis ni kan. Leceh, renyah. Kan mungkin boleh kongsikan bersama dengan kita kan antara banyak-banyak jenis kuih tradisional, kuih manakah yang paling susah dan Paling renyah untuk buat? kena tanya orang kitchen. Okey. Cak Zina. Okey, bagi saya tak adalah renyah sangat sebab saya dah selalu buat kan. Tapi macam kuih lapis tu dia sebab kita bakar, kita kukus dia selapis-selapis kan. So ambil masa lah sikit. Dia lebih kepada menunggu. Ya. Kuih lapis lah. Kuih lapis lah menunggu. Tapi Macam- sambil tunggu tu kita boleh buat kuih lain pula. Kan. Tapi macam kek lapis, dia kena ada limited, minimum 15 lapisan. Kalau untuk kek kuih lapis, kuih lapis ada tak Kuih minimum lapis kita dia? buat 6 je. 6 6 6 biasanya. je. Setiap satu lapisan kita kukus dalam 7 minit. Tapi 7 minit, 7 kali 6 minit. Habis satu episod Tapi K-drama. yang last kali yang atas tu warna merah tu 20 minit. Betul. So maknanya 7 kali 6 berapa? 42 minit. Kak, macam saya cakap tadi lah. Kan, boleh layan satu episod drama, settle, masak satu kek lapis. So, jom. Apa kata? Kita cuba. Wah, nampak tak? Diorang tadi kita cuba je. Kita cuba kuih pula. Fiona pilih satu, Aziz pilih satu. Okey. Saya daripada tadi dah target yang sini. kuih koci pulut hitam. Silakan. Okey, Fiona cuba yang ni. Yang ni apa? Seri muka durian. Seri muka durian. Yes. Yes. Awak pandai pilih. Ini memang kita punya killer produk lah. Kalau biasa orang order ni lah. Yang mana? Seri muka durian. Okey, jom. Belum gigit tu. Sebab dah berbau durian dia. Sedap lah. Dia kuat bau durian. Ni sekarang dah bukan bau durian, ni bau mulut Fiona. Okey, ni pakai durian apa ni? D24. D24. Nampak? Sentiasa ada ke? Ataupun musim durian je ada? Sentiasa ada lah. Mana dapat durian? Mana dapat durian? Rahsia. Ada supplier lah, ada supplier. Okey, ni kuih koci pulut hitam Dalam dia pulut hitam bukan kelapa. Bukan. Wow. Okey, macam Fiona tadi try Nampak? kuih apa? Seri Muka durian. Mana? Seri muka Ni. durian. Dia tak manis sangat Macam mana Aziz? Wow, speechless. Wow. Sumpah sedap. Alhamdulillah. Rasa dia Ni cuma pulut hitam ni? Ya. banyak. Banyak. Saya kan memang favourite pulut hitam. Bila saya rasa ni, bang, bungkuskan saya ni. Boleh. Over. Jadi macam Mana saya buang sampah kat sini pula? tak apa. Bawah ni ada tu sampah. Kejap. Kita tengok sikit Ada penonton kat rumah kata pernah rasa kuih sajian warisan ni memang puas hati, sedap-sedap semuanya. Makcik saya tu Azina Ismail. Serius lah. Jangan tercakap. Anak saya betul anak saya ni. Betul. betul. Jadi macam okey, antara banyak-banyak kan, macam Haziq tadi cakap, Haziq paling suka kuih apa yang ada dekat Saya kan koci pulut hitam lah. Saya kalau ada pulut hitam, saya dah bagi tahu dari awal tadi.
Saya main favourite pulut hitam. Macam Fiona sekarang ni biasanya suka makan kuih lapis ni kan. Hari ni saya tukar. Okay. Hari ni saya tukar kepada kuih seri muka durian. Yes. Wow. Sebab wangi dia, rasa dia tak terlalu manis. Jadi macam mana kita nak identify kan satu kuih tradisional yang betul-betul bagus? Ada tak dia orang cakap macam kuih tradisional ni bagus macam mana? Contohnya dia tak terlalu manis ataupun bentuk dia macam mana? Kalau dia bukan manis tu rasanya tu subjektif sebab kalau mungkin rasa saya rasa mungkin rasa manis pula. Kalau mungkin Fiona rasa mungkin kurang manis apa semua kan. Tapi kalau ikutkan pengekalan tradisi kuih itu sendiri, kita kekalkan pada pembuatan tu lah. Sebab pembuatan kami tak di kitchen kami tak buat secara sembrono. Tak ada macam kata apa? Orang kata ikut tak ada kan. Kita ada ikut campak. Lalu orang kata kalau campak jadi kan. Tapi kami kekalkan kualiti tu every time buat memang rasa sama je. Sebab kita buat kita punya sukatan lah apa semua. Sangat sesuai lah. Perbezaan tu tak tahu orang kata. Tapi boleh rasalah antara Sajian Warisan punya dan juga yang lain punya lah. Sebagai orang yang masak, Kak Azina, yang masak kuih setiap hari kan, macam-macam jenis kuih. Kak Zina sendiri bila tengok kuih Kak Zina nak kalau tengok dengan orang lain punya kan. Orang lain pun buat juga kuih ni. Kan ada orang yang macam dia invent. Dia invent, dia tukar jadi moden, dia tukar jadi lain. Kan sebagai orang yang buat tradisi masakan kuih ni yang memang original, apa akan nak komen pasal orang yang invent sampai dia tak ada nampak dah kuih tu, dia punya apa orang kata tradisi dia tu. Sebab kita kekalkan tradisi ni sebab kadang orang lama-lama kan, lama-lama dia akan datang beli, dia rasa, lepas tu nanti dia compare dengan kedai lain. Okey, dia kata yang kedai lain tu dah campur macam-macam, so tak ada rasa tradisional dia. Original tu lah. Original dia tak ada rasa kan. So kita kekalkanlah yang mana tradisional tu kita kekalkan. Cuma kalau ni pun kita akan tambah dia punya perisa tu bagi lebih sikit. Itu je lah kan. Dia tak adalah sampai lebih-lebih sampai hilang tradisi dia. Dan original dia tu. Kadang-kadang tu kita ikut pada customer juga. Kalau customer ada request something, contohnya macam tak nak kuih tu tak ada telur apa semua, kita boleh buat. Boleh. Allergic juga. Yes, Okey, ni Latifah Abu Hassan cakap, Aziz tak cik, tunjuk makan pada kami je. Kalau ada yang teringin macam mana? Kalau teringin, dapatkan sekarang ni Sajian Warisan. Macam mana caranya? Okey, boleh follow kami di Facebook page Sajian Warisan, dan juga kami juga ada TikTok. Cuma sekarang kena ada TikTok kan. Jadi boleh follow kami Sajian Warisan MY. So dekat situ ada nombor telefon dan juga katalog yang boleh dilihat lah. Kuih yang kami ada. Boleh dapatkan sekarang Sajian Warisan, dan sekarang ni kita nak rasa semua kuih ni. Tapi kita tak nak tunjuk lah. Kita berehat seketika. Kembali selepas ini dalam Borak Kopitiam. Jangan ke mana-mana. Jom. Kita makan. Memang ada satu nak. Dari sinar mata. Dia perut dia dah kenyang, so sekarang ni dia happy Kita ada BPR ni. Ya, so dia nyanyi Ya, kita ada Awang BPR. Bumi Putra Rockers. Wow. Yang saya sangat-sangat salute legend BPR yang kita pun tahu macam mana perjalanan kerjaya BPR. Lagu-lagu BPR kan. Dan BPR adalah antara kumpulan yang legend yang masih lagi mengekalkan ahli kumpulan yang asal. Yang asal betul. Wow. Dah berapa tahun bang? Kalau kita kira daripada hari pertama lah BPR ditubuhkan. BPR lebih kurang dah 38 tahun itu. Wow. Fiona? Belum lahir. Fiona 36, 2 tahun. Excuse me. You pula. Saya 31. Dia 52. Okey. Abang Wang, mungkin kita nak cerita selepas 38 tahun Abang Wang, apa perkembangan terbaru BPR? Apa yang BPR tengah jalankan sekarang? Actually BPR sebenarnya kita tengah menyiapkan lagu juga, lagu untuk album baru kami lah. InsyaAllah pada tahun ni kita akan keluarkan. Dan untuk yang terbaru BPR kita akan mengadakan konsert. Konsert BPR? Dia bukan konsert BPR, konsert kita bersama rakan-rakan. Okey, so macam apa nama konsert tu nanti? Okey, dalam konsert tu kita bagi showcase perjalanan seni Awang BPR, saya dan rakan-rakan. Maksudnya nanti akan ada ramai lagi. Ramai lagi artis. Akan datang memeriahkan. Ya, bukan saja BPR. Malam tu kita ada
Aida Agil, kita ada Zaman Islam, kita ada Ayah Ilusi, kita ada Jack Black Dog Bond, Kulin Rafi dan Bumi Putra Rocker sendiri. Of course ada BPR. Tu kita nampak tu showcase tu diadakan di Longsing Convention Center, Taman Daya Johor Bahru. Di Johor pula. Dekat Johor. Kenapa buat di Johor bang? Itulah pasal kita mula dari Johor. Okey. So, di mana root dia lah? Pada 24 hari bulan Jun 2022. 24 Jun. Sekejap je lagi. Lagi dalam 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. 19 hari saja lagi untuk kita ke konsert Awang BPR dan rakan-rakan. Jadi konsert ini merupakan satu konsert makan malam amal. Okey, makan di mana walaupun kita buat ada makan, tapi kita sambil beramal. Jadi kita sebahagian daripada kutipan hasil jualan tu kita akan sumbangkan kepada artis-artis yang terkesan akibat pandemik yang lepas dan juga keadaan ekonomi sekarang adalah kita akan memilih beberapa orang artis yang akan kita sumbangkan sebahagian. Itulah niat yang baik. Niat yang sangat-sangat baik. Jadi macam mana penonton nak dapatkan tiket untuk pergi? Okey, penonton dapatkan tiket boleh hubungi ada nombor telefon ataupun layari website saya www.awangbpr.com. Senang je, www.awangbpr.com. Ya. So, kita nak tanya lah bang, macam mana boleh bermulanya nak plan buat konsert Awang BPR dan rakan-rakan ni? Mana tercetusnya idea tu? Okey, cerita gini. Saya bukan hanya seorang pemain gitar. Saya juga adalah seorang pengubah lagu, komposer. Jadi saya telah mencipta lagu untuk artis-artis tempatan. Contoh di dalam konsert ni kita ada Ayah Ilusi, di mana lagu Segalanya Ku Terima ada ciptaan saya. Zaman Islam, lagu Kurnia saya cipta. Aida Agil, lagu Segalanya Pasti saya cipta, dan BPR adalah Harum Tubuh di Hati, Dari Sinar Mata. Itu semua Awang BPR punya lagu. Jadi malam tu kita akan nyanyikan lagu-lagu ciptaan saya yang disampaikan oleh artis-artis yang telah merakamkan lagu-lagu tersebut. Itulah konsepnya. Dan orang kata orang akan jadikan konsert ini sing along konsert. Oh, betul tu. Betul, sebab lagu tu semua lagu sing along. Alhamdulillah, insya-Allah gitulah. Kan lagu yang kita boleh nyanyi sama-sama yang evergreen. Wow. Saya kalaulah boleh di cuti 24 bulan tu kan. You kena pergi juga, habis kena pergi, jumpa kena pergi. Saya datang. Saya belanja tak kisah. Tak ada hal. InsyaAllah nanti saya kontak. Saya ni tak ada bahan-bahan. Yelah, ini konsert ni kita boleh karaoke sekali. Boleh. Sebab tak pernah, jarang-jarang ada konsert-konsert yang benarkan kita menyanyi. Boleh, apa salah je. Dia bukan benarkan juga sebab lagu tu sendiri. Dia memang sing along song. Kan, lagu Dari Sinar Mata tadi saya nyanyi pula. Macam mana pula lagu tu kan. Lagu okey. Tapi macam abang sendiri tadi cakap kan, bermulanya buat konsert ni sebab nak sumbangkan sebahagian daripada kutipan ni kepada artis-artis yang terkesan. Jadi adakah itu antara macam faktor-faktor yang buat macam abang buat konsert ni? Yalah, lebih kalau kita fikirkan macam itu juga. Pasal kita kongsi bersama kita rakan-rakan artis ramai yang terkesan. Kita tahulah akibat dah 2 tahun lepas tu dah tak ada konsert. Dah tak ada kita pun tak dapat buat show, tak apa-apa. Inilah bila kita orang kata dah dapat bebas kan. Dah boleh buat apa-apa saja, insya-Allah. Saya cuba ketengahkan balik lah. Target ni nanti berapa ramai penonton yang akan ada? Dia sebab dia malam malam kan. Jadi kita lebih kurang dalam 500 lah. 500 pack gitu. 500 pack itu maknanya yang datang tu 500 yang special. Yang special. Yang istimewa, yang dapat tengok secara live. Wow, persembahan menyanyikan lagu Awang BPR. Okey, kita nak sama cerita pasal sejarah lah. Okey. Kita sama cerita pasal konsert kita lagi. Kita nak cerita pasal BPR punya sejarah dan 38 tahun punya perjalanan tu bukan satu perjalanan yang mudah. Betul. 38 tahun tu. Jauh. 2 tahun lagi nak 40. Memang Jadi apa suka duka perjalanan BPR? Kalau ni kan suka duka onak duri tu memang banyaklah. Pasal kami semua sebelum naik nak jadi artis, kita pernah bermain di fanfare, expo kan untuk dikenali ramai. Jadi itu semua ada pelajaran dan pengajaran. Alhamdulillah lepas kita rakamkan satu album, ada lagu yang bagus-bagus, lagu yang sedap. Jadi saya pun ingin ucapkan terima kasih kepada ramai yang terbabit lah untuk menerbitkan album seperti saudara Datuk M. Nasir, penerbit kami, Datuk Ramli Sarip yang banyak bantulah. Dan antara suka dukanya kita telah kehilangan 2 orang pemain ahli BPR
yang telah pun meninggalkan kami semua dunia itu Allahyarham Iyim kita panggil dia IMC Ibrahim Musa dan Allahyarham Harun Ahmad yang baru-baru ini telah meninggalkan kami. Tapi yang lain insya-Allah ada. InsyaAllah kan. Kita doakan semoga panjangkan umur, diperluaskan lagi rezeki dan peluang untuk kita saksikan lagi persembahan BPR. Kan dengan cerita tadi abang kata nak keluarkan lagu baru. InsyaAllah. Saya dengan Joey tengah plan. Ada Joe ada cakap satu tajuk lagu tu Sayonara. Cakap kenapa Sayonara tu? Tak apalah, itu dia punya idea lah. Tak nak korek. Kenapa Sayonara? Kita tanya Joey. Kita tanya Joey ni. Abang Joey ni apa? Kenapa Sayonara ni? Tak apa. Jadi kita ada plan. Mungkin insyaAllah kalau dapat dalam tahun ni, kita keluarkan tahun ni. Tahun 2022? 2022 insyaAllah. Kita akan dengarkan single terbaru BPR. Jadi macam perkembangan abang sendiri adalah macam sibuk tengah buat konsert ni dan juga prepare lagu. Prepare begitulah. Kita preparation untuk tiap album, untuk konsert. Konsert ni bukan orang kata habis ni saja. InsyaAllah kalau dia berjaya dengan baiknya, kita akan teruskan dengan buat negeri lain. Baru tua, ya road tour. Okey. Tadi yang kita bagi tahu semua lagu yang akan dinyanyikan malam tu adalah lagu-lagu ciptaan Awang BPR. Ya, betul. Adakah semua malam tu akan dimainkan sendiri oleh BPR? Okey. Kita malam tu kita ada sebenarnya ada artis-artis yang lain. Okey. Jadi artis-artis tu akan diiringi oleh satu band band backing band. BPR sendiri akan main untuk BPR. Okey. Tapi itu kerja diorang. Kerja saya pula dari mula show sampai habis show, saya akan mengiringi semua artis. Abang-abang je seorang yang akan main. Ya, gitar. Bukan saya mana patutnya gitar tu. Saya sendiri akan mengiringi artis dari mula artis solo sampailah dengan BPR sekali dengan Maknanya yang paling penat nanti saya lah. Abang-abang. Sebab tu nama showcase Awang BPR dan rakan-rakan. Sekali lagi kepada anda yang nak dapatkan tiket untuk pergi ke Awang BPR dan rakan-rakan punya showcase, jangan lupa untuk dapatkan sekarang ini di website www.awangbpr.com. Masih ada lagi tiket? Ada, insyaAllah ada. InsyaAllah ada lagi. Boleh dapatkan sekarang insyaAllah kalau diberikan kesempatan kami akan datang insyaAllah bang. Kalau pergi ke Johor kan, nak pergi ke Johor. Dan juga semoga nanti akan berkesempatan untuk pergi ke negeri-negeri lain pula. Takut yang lain tak sempat pergi, ada orang boleh, nak pergi insyaAllah juga kita akan, kan. Betul. Kita akan teruskan. Ya, jadi kita ucapkan terima kasih kepada Awang BPR. Terima kasih juga kepada semua yang datang bersama dengan kita hari ini. Jadi abang, jom kita pergi ke sana. Oh, ke sana pula. Okey. Saya punya apa? Ni nak ajak saya makan ke apa ni? Sebab tadi kita je makan kan. Kita sekarang ni nak ajak abang-abang pula pergi makan bersama pergi ke sana. Terima kasih kepada semua yang bersama dengan kita hari ini untuk aroma tradisi. Kita ada nasi tupai, ada makanan tradisi Kelantan. Saya beli sini boleh? Boleh sini. Kita ada kuih muih, kita ada juga kek lapis Sarawak. Terima kasih kepada semua yang menonton Borak Kopitiam hari ini. Dan jangan lupa follow terus social media Borak Kopitiam di Instagram dan juga Facebook. Yes, kita jumpa lagi minggu hadapan. Terima kasih juga kepada tetamu-tetamu kita hari ini. Anda semua jaga diri baik-baik. Bye. Stay safe. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.